Saya buka lah kan, buka pintu, krek. Dan saya nampak orang atas katil. Bila saya buka lampu kan, saya nampak orang atas katil. Orang tu tengok saya tengok dia. And lagi best, lagi best, orang tu adalah Okay guys, selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Jadi dekat channel ni saya kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Untuk video kali ni saya nak kongsikan pengalaman saya jumpa hantu. Yes, saya sendiri memang pernah jumpa hantu. Masa tu dekat rumah mak saya stay dengan mak saya dekat Kota Baru, Kelantan. And saya dah pun berkahwin sebenarnya. Saya punya bilik tu berada dekat wing. Rumah mak saya memang besar gila. So, dekat rumah tu ada banyak bilik. Dan bilik saya tu terletak dekat wing yang wing satu lagi lah. Jadi dekat kawasan saya duduk tu memang tak ada orang lain. Saya seorang sahaja yang duduk dekat situ. And pengalaman pertama saya dekat bilik yang sama, bilik saya lah. So, bilik tu saya seorang diri yang duduk. Saya tidur lewat, walaupun saya dah bekerja ketika tu, saya tidur lewat sebab main game lah, of course kan. So pukul 2 pagi macam tu, tingkat 1, rumah bilik saya di tingkat 2. Jadi pukul 2 pagi macam tu saya dengar ada orang ketuk. Ada orang ketuk cermin bilik saya lah, tok kan. Mungkin masa tu saya fikir ni dahan kayu yang terhantuk macam tu lah. Tapi bunyi dia makin kerap. Saya pun macam bergurau lah, saya bergurau. Jangan main-main. Saya cakap jangan main-main. Ke macam mana jangan saya cakap lah, betul lah saya cakap jangan main-main. Saya just cakap jangan main-main weh. Saya cakap macam tu lah. Tiba-tiba dari dia ketuk macam tu, tiba-tiba pam. Saya laptop saya tu saya terus tutup, masuk dalam selimut, dah tak buka lah. Bangun esok tu pagi saya terus cerita dekat mak saya lah. Dia macam bergurau sikit lah benda tu kan. And bilik yang sama juga masa banjir besar 2014 dekat Kelantan, bilik tu saya dekat kawasan bawah rumah saya dah naik air, memang tinggi gila. So saya naik ke atas bilik saya tu untuk solat maghrib ketika tu. Bila saya dengan wife saya nak solat maghrib, tiba-tiba masa tu kami tutup pintu, then ada orang ketuk pintu. Orang ketuk pintu macam nak masuk lah. Jadi kami buka tapi tak ada siapa-siapa. Memang ketika tu cuak jugalah. And tak pelik sebab bilik tu memang dah ada penunggu. Dan masa tu bila banjir kan, air kotor masuk rumah dan sebagainya. So mungkin ada benda luar masuk dalam bilik, something like that. But yang paling saya tak boleh lupa sampai sekarang, yang kalau tadi dia macam kacau-kacau kan, tapi pada intro tadi saya bagi tahu kepada anda yang saya nampak hantu. So ini cerita dia. And after that memang saya tak pernah jumpa lah. Bilik yang sama juga. Bilik yang sama saya balik dari Mona Lisa KB Mall Kota Baru tu pada pukul 10 malam. Biasanya lepas pukul 10 malam kami akan makan dekat kitchen, satu family. Makan, lepak dan kita kata yalah makan, lepak dan sebagainya tu. And ketika tu family saya bercakap tentang hantu. Jadi saya pun dengan poyonya cakap hantu tak payah takut sebenarnya. Kalau kita takut lagilah dia datang kan. And saya pun naiklah ke bilik saya, which is memang gelap. Wing tu memang tak ada orang, memang saya seorang saja. And kebetulan wife saya dia tak ada dekat Kota Baru. Wife saya seorang doktor, so dia on call ketika tu. Bila saya nak masuk bilik tu, saya buka lah kan, buka pintu, krek. Dan saya nampak orang atas katil. Bila saya buka lampu kan, saya nampak orang atas katil. Orang tu tengok saya tengok dia. And lagi best, orang tu adalah saya sendiri. So dia macam kita tengok cermin tau. Dia tengok kita tengok dia. Saya memang cuak gila, memang jerit, lari sampai dekat bawah tu, memang tak masuk bilik lah after that. Memang bilik tu quite
penunggu lah. Memang ada penunggu. Cuma dia tak adalah kacau sampai jadi gila ke. Tak adalah. Tapi itu memang saya ingat sampai sekarang. Bayangkan anda buka pintu, anda nampak anda duduk atas katil. Tengok anda sendiri. Pakaian dia pakaian yang berbeza. Saya pakai baju lain, dia pakai baju lain. Nah, ketika tu. Tapi saya yakin itu adalah saya. Itu pengalaman saya lah. Dan untuk rumah mak saya ni, sebab kita orang pindah, kita orang adalah penghuni yang ketiga. Sebelum ni dah ada orang, dia jual, dan orang ni dia jual kepada kami. And rumah tu memang besar dan usang. Kalau dekat Kota Baru ni, kalau saya sebut rumah mana, boleh kata 90% orang tahulah rumah tu. Rumah tu memang famous dekat Kota Baru. So saya ingat 2018 macam tu ataupun 2016 kami ada buat PC Fair. Mona Lisa ada buat PC Fair dekat stadium. Kita join PC Fair IT Expo something lah. So dekat stadium tu, maka semua staff dari rantau panjang, dia staff lelaki dari rantau panjang ada dalam 10 orang macam tu. Dia orang tidur dekat rumah saya, dekat ruang tamu, wing yang satu lagi, wing yang ramai orang duduk. Tapi dia duduk ramai-ramai tidur dekat situ. Ruang memang besar gila. Then the next year kita orang buat, dia orang tidur situ lah ramai-ramai 10 orang. Tapi hari kedua tu dia orang dah tak nak tidur situ. Masa tu dia orang tak bagi tahu saya lah kenapa dia orang tak nak tidur situ. Then the next year kita orang ada buat lagi PC Fair, and kita orang bagi cakap lah dengan dia orang, duduk situ lah. Tapi dia orang cakap dia orang sanggup berulang dari Kota Baru ke Rantau Panjang ke Kota Baru sebab tak nak stay dekat rumah tu. Jadi saya pelik lah. Saya pun tanya kenapa tak nak tidur rumah tu kan. Dan dia orang pun baru cerita, boleh kata dari 10 orang tu, dalam 7 orang ataupun 6 orang macam tu, dia terbangun pada waktu malam pukul 3 pagi nak minum air ke, nak kencing ke. Dia orang nampak ada seorang perempuan duduk jalan-jalan keliling, duduk area situ lah. Jadi atas dasar tu dia orang kata macam lebih baik berulang lah daripada stay dekat rumah mak saya tu. So itu pengalaman. Saya record ni waktu siang. Malam saya tak berani nak record dah. Saya dah tak berani lah nak record benda-benda macam ni pada waktu malam. So itu sahaja pengalaman saya mengalami benda-benda macam ni. Saya bukanlah nak nafikan kewujudan dia. Even untuk orang Islam, kita wajib beriman kepada perkara-perkara ghaib macam ni. Cuma sebolehnya macam tak naklah jadikan dia sebagai fokus dalam hidup kita. Kita percaya dia hidup, dan dia bagilah dia hidup dengan cara dia. Jangan kacau kita, itu sahaja. And kita kena tahu, apa-apa pun Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Dia boleh buat sesuatu kepada kita, tapi dengan izin Allah lah. Jadi kita kena minta kepada Allah supaya lindungi kita dari benda-benda macam ni. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk share video ni kepada kawan-kawan anda. Untuk makluman anda, video ni juga saya upload dekat Spotify. Anda boleh dengar saya membebel masa anda drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.